Assalamualaikum hadirin sekalian. Hari ini kita akan membahaskan tentang forum puisi sebagai pengajaran atau hiburan. Seperti yang kita tahu, puisi ini telah lama lahir dalam sejarah peradaban manusia dan mempunyai peranan yang tersendiri kepada masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan puisi? Saya minta ahli panel sekalian untuk memberi penjelasan tentang definisi puisi. Soalan untuk ahli panel, saya mulakan dengan ahli panel yang pertama iaitu saudari Farhana. Apakah pendapat saudari mengenai penggunaan puisi seperti syair yang dikatakan dapat memberi kepentingan kepada masyarakat, sama ada sebagai hiburan maupun pengajaran? Boleh saudari jelaskan kepada kami? Bismillahirrahmanirrahim. Amat tinggi pohon kelapa, tumbuh di pantai dan di rawa. Izinkan daku untuk menyapa. Assalamualaikum hadirin semua. Baiklah, saudari pengerusi dan para hadirin yang dihormati sekalian. Secara umumnya, puisi dapat didefinisikan sebagai sebuah karya sastra yang mempunyai unsur irama, ritma, diksi, lirik dan menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Puisi merupakan karya sastra yang berasal dari hasil ungkapan dan ekspresi para penyair. Manakala definisi puisi menurut sarjana sastra pula iaitu Muhammad Haji Saleh yang berbunyi, puisi ialah bentuk sastra yang kental dengan muzik bahasa serta kebijakan penyair dengan tradisinya. Sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang fungsi syair yang dikatakan berperanan sebagai alat hiburan dan pengajaran, alangkah eloknya jika kita memahami maksud syair dan sejarah kemunculan syair itu sendiri. Kerana pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Syair merupakan sejenis puisi berlagu. Syair berasal daripada Parsi dan dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Syair telah diubah suaikan mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik pada ketika itu. Namun, Etiu berpendapat bahawa syair merupakan puisi Melayu lama yang telah sedia wujud, tetapi namanya ditukar. Puisi Melayu yang berbentuk syair banyak terdapat dalam perkumpulan sastra Melayu lama. Syair adalah satu bentuk yang amat disukai di kalangan masyarakat Islam, mungkin kerana bentuk syair itu bersemangat dalam masyarakat Melayu dan datangnya Islam ke alam Melayu kita ini. Demikianlah sedikit perkongsian tentang sejarah syair. Hadirin yang dihormati sekalian, sesebuah karya syair mempunyai peranannya yang tersendiri dalam menyampaikan hiburan kepada masyarakat. Salah satu contohnya, syair sering dilagukan dalam majlis-majlis tertentu seperti dalam pesta, sambutan maulud, kegiatan kesenian dan keramaian, dipertandingkan atau dalam upacara-upacara adat. Selain itu, syair juga dijadikan alat menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu, terutamanya dalam hal-hal yang menyentuh aspek pengajaran, agama Islam dan rukun iman. Kemerduan suara tukang lagu dan kelembutan nada syair berupaya mengusik perasaan dan seterusnya meninggalkan kesan yang mendalam. Di sini ingin saya tegaskan lagi mengenai orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti Kitab Al-Luma', Fusus Al-Hikam, Al-Insan Al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai. Simpulannya, syair mempunyai banyak jenis, antaranya syair cerita, syair nasihat, syair keagamaan dan lain-lain.
Syair sememangnya akan meninggalkan impak yang positif kepada para pendengar kerana alunan bahasanya yang indah lagi sempurna serta keunikannya dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat yang dilihat sebagai amat istimewa dan lain daripada yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Malam sunyi berbulan terang, bulan terang berpagar awan. Gembira sungguh hati Pak Belang, kancil yang bijak sudah tertawan. Panjang akal berlingkar-lingkar, diambil pendekar cuma sejengkal. Akalnya kancil tak pernah ingkar, mencari helah mengasah akal. Tingginya pucuk bertingkat-tingkat, terikat banner mencengkam bumi. Hebatnya Tok Nenek bermain nasihat, pesan dibuat tersimpan di hati. Berolek kiambang di puput bayu, debunga hanyut berjajaran. Puitis sungguh puisi Melayu, bersulam hiburan dan pengajaran. Terima kasih atas penjelasan ahli panel kita yang pertama. Berhubung dengan puisi dapat memberi manfaat kepada masyarakat melalui syair yang telah disampaikan pada seluruh lapisan masyarakat. Seterusnya, saya ajukan soalan ini kepada ahli panel yang kedua, iaitu Saudari Izzati. Adakah puisi ini memberikan hiburan semata-mata ataupun memberi pengajaran kepada seluruh masyarakat? Sila beri penjelasan tentang perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Cik Nur Kristina di atas soalannya. Tanpa melengahkan masa, saya terus menjawab kepada persoalan yang dituju, iaitu puisi memberi hiburan ataupun pengajaran. Pada pandangan saya, puisi ini memang memberikan hiburan dan pengajaran. Bagi saya, persoalannya di sini adalah yang manakah yang lebih memberi faedah kepada setiap lapisan masyarakat. Sepertinya saya lebih memihak kepada puisi memberikan pengajaran kepada setiap lapisan masyarakat. Namun, izinkan saya memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan puisi memberikan hiburan kepada remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk isi puisi sebagai hiburan, dapat saya katakan bahawa puisi ini telah menjadi alat penting untuk menambah kreativiti dalam setiap karya ataupun persembahan, seperti karya teater, drama, lagu dan banyak lagi. Seperti yang kita sedia maklum, puisi-puisi Melayu pada zaman sekarang telah kurang mendapat tempat di mata masyarakat, lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja, di mana mereka menyatakan puisi-puisi itu adalah sebagai sesuatu yang kuno dan lapuk ditelan dek zaman. Jika kita perhatikan, remaja pada zaman dahulu dan zaman sekarang ianya memang sangat jauh berbeza, di mana pada zaman dahulu jika berasa bosan, remaja akan bertungkus-lumus untuk menyiapkan syair, sajak. Tapi pada zaman sekarang pula, mereka remaja lebih berminat untuk mendengar lagu-lagu yang berbagai genre seperti jazz, hip-hop, dangdut dan banyak lagi. Sebenarnya ini bukanlah salah mereka semata-mata, tetapi semakin hari zaman semakin moden dan pemikiran rakyat semakin ke hadapan. Namun, ini tidak bererti puisi telah dilupakan untuk selama-lamanya. Puisi masih mendapat tempat di mata sastrawan negara, masyarakat, terutamanya ahli seniman. Mereka akan menjadikan puisi ini sebagai pembukaan dalam sesebuah persembahan mereka, khususnya seperti persembahan drama, teater dan banyak lagi. Contohnya, mereka akan membuat satu persembahan puisi seperti mendeklamasikan sajak ataupun bersyair sebelum persembahan teater mereka dimulai. Hal ini dapat menarik minat penonton untuk meneruskan tontonan hingga ke minit yang terakhir. Sekarang kita beralih pula kepada isi puisi memberikan pengajaran kepada seluruh lapisan masyarakat. Puisi adalah genre sastra yang paling awal muncul dalam kalangan masyarakat, di mana puisi akan memberikan pengajaran kepada masyarakat melalui bait-bait baris yang terdapat dalam rangkap setiap puisi.
Antara pengajaran yang dapat kita perolehi adalah puisi akan memberikan kesedaran sosial kepada masyarakat, memberikan didikan kepada masyarakat dan banyak lagi. Untuk puisi memberikan kesedaran sosial kepada masyarakat, dapat kita lihat bahawa segala puisi yang telah kita baca semuanya lebih kepada berunsur positif. Ianya akan memberikan nilai-nilai murni ataupun nilai positif dalam kehidupan masyarakat. Oleh itu, masyarakat boleh mengambil segala isi ataupun maksud daripada puisi tersebut untuk dijadikan panduan hidup. Okey, sebagai contoh, melalui puisi Pak Kadok, kita dapat lihat bahawa sikap tamak akan merugikan diri sendiri. Kepada sesiapa sahaja yang telah mengkaji puisi Pak Kadok tersebut, mereka akan mendapat pengajaran berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kadok dapat memusnahkan hidup mereka. Disebabkan oleh pengajaran tersebut, masyarakat akan sentiasa mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Sebenarnya, nilai-nilai murni ini haruslah diterapkan dalam diri kita dan masyarakat agar kita disenangi oleh masyarakat sekeliling kita. Oleh itu, masyarakat perlulah mengamalkan segala apa yang telah diperjelaskan dalam puisi melalui bait-bait baris-barisnya kerana setiapnya memiliki maksud yang tersendiri. Selain itu, puisi-puisi juga mengandungi beberapa kritikan sosial kepada masyarakat zaman sekarang. Biasanya kritikan ini akan diberikan secara halus dan tidak berterus terang. Selain itu, ada juga antara puisi yang memberikan pengajaran melalui pendidikan kepada masyarakat pada zaman dahulu. Didikan yang dimaksudkan adalah seperti memberikan ilmu ataupun pengetahuan kepada seseorang tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh seperti dalam selokat, teromba, gurindam dan banyak lagi yang menekankan aspek dalam kehidupan. Sebagai contoh, dalam teromba adat, penyair-penyair ada menyatakan tentang adat-adat Melayu pada zaman dahulu. Jadi, ianya dapat menjadi rujukan kepada masyarakat sekarang untuk mengetahui adat-adat Melayu pada zaman dahulu dan dibawa kepada zaman sekarang. Kesimpulannya, puisi lebih bersifat memberi pengajaran kepada masyarakat daripada memberi hiburan. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, izinkan saya untuk membaca satu rangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya mohonkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada kesempatan ini saya Nur Nazatul Afifah binti Junis, pelajar yang memegang nombor matrik D20191087532. Pada kali ini saya akan mendeklamasikan beberapa buah sajak. Dan yang pertama adalah sajak Taman Kehidupan. Kehidupan, jangan kau sangka indah semua. Jangan kau fikir enak sahaja. Jangan kau ingat bahagia selamanya. Maka pergilah keluar melihat luasnya dunia. Kehidupan akan banyak yang dengki, ada banyak yang iri, lalu banyak yang cuba menyakiti, dan tragedi ini menginsafkan diri. Kehidupan, sebuah tempat kau curah pengorbanan, segala sesuatu kau perjuangkan, bertindak berani mengambil keputusan agar bisa bertemu kejayaan. Dan yang seterusnya adalah sajak yang bertajuk Anugerah Terindah. Keluarga, anugerah yang paling indah.
tempat mencurah segala masalah, tempat berteduh ketika rebah tanpa pernah membilang erti lelah. Keluarga, anugerah yang sangat bererti, mereka yang tiada galang ganti, pengorbanan yang tidak dapat dijual beli untuk hubungan, untuk ukhuwah yang sejati. Keluarga, tanpanya hidup tidak sempurna, susah senang sentiasa bersama, mengajar erti hidup sebenar, kerana keluarga hidup bermakna. Seterusnya diikuti dengan puisi harapan untuk dia. Aku telah memilihmu untuk percaya bahawa esok hadir membawa cerita, sekeping kisah yang manis untuk dikenang. Hidup sesingkat ini, bahagia entah bila bertandang. Engkau bersembunyi dalam keriuhan itu, terlupa pada takdir yang tertulis, pada pertemuan yang enggan dilupai, pada kemesraan yang bertaut, pada 1000 sunyi yang telah mati saat matamu memandangku, keharuan yang memilukan. Aku hanyalah sebutir kenangan, terbang di awangan, hilang di matamu. Cuma akan kau kenang secuit kisah kita, menjadi bingkai kenangan bersemadi di sudut hati. Masihkah akan kau ingati bagaimana kita dipertemukan, atau kau hanya bayangan yang menghilang di sihir pelangi petang berterusan melukai sekeping waktu yang seharusnya kita raikan dengan kebahagiaan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua iaitu Saudari Izzati. Beralih pula soalan kepada panel yang ketiga iaitu Saudari Intan. Saya ingin bertanyakan tentang pendapat saudari berkenaan isu terlalu banyak penggunaan puisi seperti pantun sering diselitkan dengan bait-bait yang berunsurkan hiburan. Apakah pandangan saudari tentang perkara tersebut? Adakah ianya diterima oleh lapisan masyarakat pada masa kini? Sila beri penjelasan tentang perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Cik Kristina kerana sudi menjemput dan bertanyakan soalan yang cukup sempurna. Okey, berbalik kepada tajuk asal kita iaitu puisi, hiburan atau pengajaran. Okey, melalui tajuk yang dipaparkan, apa yang kita boleh berfikir secara logiknya ialah puisi tersebut sememangnya berperanan sebagai alat hiburan dan juga pengajaran. Okey, melalui puisi kita sebagai masyarakat telah belajar untuk mendapatkan hiburan. Daripada puisi juga kita dapat input untuk dijadikan sebagai pengajaran. Okey. Melalui tajuk forum ini, ianya memberi satu impak khas bagi perbincangan kita pada hari ini. Okey. Pada hakikatnya memang sudah termaktub puisi dicipta ia memang memberi hiburan dan juga pengajaran. Okey. Pada hari ini, apa yang Cik Kristina ajukan kepada saya akan fokuskan puisi kepada beberapa perkara. Okey, pertama sekali, hiburan dan masyarakat berpisah tiada dan ianya umpama isi dengan kuku. Okey, seperti yang kita semua tahu, sejak zaman dahulu lagi, puisi telah dijadikan sebagai satu alat komunikasi yang sangat berkesan. Okey, pantun yang merupakan seni bangsa yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Okey, pantun memiliki satu keindahan khas yang tidak pernah hilang dek zaman. Okey,
Pantun juga kaya dengan keindahan bahasa dan seni kata yang halus dan memiliki maksud yang mendalam tapi mudah difahami. Okey, yang seterusnya ialah fokus dalam lagu. Okey. Dunia hiburan dalam kalangan masyarakat semakin hari semakin maju. Okey, sejak dahulu lagi penggunaan bait-bait pantun yang diselitkan dalam lirik lagu semakin berkembang pesat. Okey, penggunaan bait-bait pantun yang indah ini sudah semestinya dapat memberi kesan hiburan dalam diri masyarakat. Okey. Lagu dan irama sudah semestinya tidak dapat dipisahkan. Okey. Hal ini kerana masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan kepelbagaian seni irama dan lagu yang diwarisi daripada generasi dahulu dan mungkin mengalami sedikit asimilasi dari segi aturan lirik, gaya nyanyian dan alat muzik serta penyampaian yang dipelbagaikan. Okey. Banyak contoh lagu yang menggunakan bait-bait pantun yang di dalamnya. Antaranya lagu kanak-kanak yang dinyanyikan oleh Roslan Madun iaitu Burung Kenek-Kenek. Burung kenek-kenek hingga pohon jati, pesanlah datuk nenek, bangunlah pagi-pagi. Okey, melalui lagu ini, di samping memberi hiburan, ianya juga dapat memberi pengajaran. Okey, seterusnya adalah fokus dalam majlis. Okey, orang Melayu sangat menitik beratkan kesempurnaan dalam sesuatu majlis, lebih-lebih lagi majlis perkahwinan. Okey, ini juga berkait rapat dengan adat resam yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu. Okey, sering kali kita lihat masyarakat Melayu sering mengutamakan adat dalam upacara merisik, bertunang dan juga perkahwinan. Okey, dalam upacara seperti ini, sering kali pantun digunakan untuk menjadi pembuka bicara semasa majlis berlangsung. Okey, setiap bait-bait pantun yang digunakan serta disusun dengan rapi yang terdapat juga diselitkan dengan bait-bait yang mengandungi unsur kelucuan yang bertujuan untuk memberi cetusan hiburan. Dari sini kita dapat lihat hiburan itu dijadikan sebagai pencetus positif dalam masyarakat. Okey, contoh pantun yang sering digunakan dalam majlis upacara pertunangan ialah Tok Sami ketelut lipat, kain batik dibawa Salma, datang kami membawa hajat, kalau sudi minta diterima. Okey, melalui pantun ini yang dituturkan, di situ telah didapati juga unsur hiburan yang mampu diselitkan. Okey, dengan adanya penggunaan puisi dalam majlis-majlis sebegini, sedikit sebanyak dapat menghiburkan orang. Okey. Maka di sini jelaslah bahawa sememangnya puisi dapat dijadikan sebagai alat hiburan untuk masyarakat. Oleh itu, pesanan saya untuk masyarakat di luar sana, jagalah seni bahasa kita. Jangan biarkan warisan masyarakat Melayu hilang dek zaman. Terima kasih. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel tentang peranan puisi. Konklusinya, puisi ini memainkan peranan penting iaitu memberi hiburan kepada masyarakat, terutamanya puisi seperti syair yang disampaikan dalam kegiatan kesenian dan majlis-majlis tertentu sering mendapat sambutan daripada masyarakat semua. Puisi ini berperanan sebagai pengajaran yang disampaikan dalam cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang boleh kita jadikan sebagai teladan. Saya mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih.